Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita senantiasa mensyukuri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang barakat ini senantiasa kita diberi peluang, senantiasa kita dijaga oleh Allah Ta'ala, sentiasa Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Sama-sama kita dapat datang untuk solat fardu subuh dengan secara berjamaah. Di antara amalan yang paling besar yang dijagakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan di antara tanda kasih dan sayangnya kita kepada Rasulullah ialah kita mengasihi segala sunnah, segala amalan, segala perbuatan, segala gerak-geri yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdasar kepada ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata oleh Muhammad, jikalau benar-benar kamu mengasihi Allah Ta'ala, tanda kata kasih sebenar kepada Allah ialah fattabi'uni, ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah. Sama ada di segi ibadat, pokok tu, segi ibadat ni pokok, kerana ibadat ni adalah di antara tujuan yang Allah Ta'ala ciptakan manusia, untuk mengasahkan Allah, untuk mengabdi diri kepada Allah, untuk bertauhidnya kepada Allah. Itu tujuan yang Allah Ta'ala jadikan dan manusia semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah Ta'ala mencipta manusia dan jin mereka untuk beribadat, untuk mentauhidkan Allah, ay liyuwahidun, untuk bertauhid kepada Allah, tidak mensyirik, tidak syirik dan tunduk. Apabila ada tauhid, ada tauhid dah, makna bermakna dia tunduk, kerana dia mengakui tentang keasal Allah Ta'ala, dia mengakui tentang ketuhanan Allah, dia mengakui tentang kebesaran, kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang mengakui dan beriktikad serta pegang teguh dengan tauhid, maka kesan daripada tauhid itu manusia akan mengabdikan diri pada Allah. Manusia akan usaha supaya mengabdi diri kepada Allah Ta'ala, dan manusia tidak tahu cara mengabdi diri pada Allah Ta'ala, cara yang sebenar dan bentuk yang diredai Allah Ta'ala, melainkan daripada cara yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita senantiasa mengakui asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, sebagai ikutan yang baik. Sebab itu tidak sempurna syahadah kita, tidak sempurna pengakuan kita, kalau kita tidak ikhlas ibadat pada Allah, serta kita tidak ittiba'kan sunnah Rasulullah. Tak usaha ittiba' ataupun mengikuti jejak langkah, sama ada di segi ibadah di antara kita dengan Allah, ataupun di segi muamalah di antara kita sesama kita. Semua itu telah diajar ataupun dicontohi dan diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan diikuti orang-orang yang menerima pusaka Nabi SAW, iaitu para ulama yang digelarkan ulama al-ulama warathatul anbiya. Mereka menerima pusaka Nabi SAW. Jadi pusaka ini tidak putus, diterima. La tazalu ta'ifatun min ummati, mana ada semua dan satu golongan, satu kelompok daripada umat Nabi, zahirina 'alal haq, yang bertegak di atas kebenaran. Mereka yang menerima pusaka Nabi ni ada semua, zahirina 'alal haq, mana zahir semua adalah setiap zaman, setiap masa, yang saling berganti di antara para ulama.
yang saling berganti menerima pusaka Nabi. Pada asalnya mereka menerima di atas jalan ingat mengapa beramal, tidak ditulis, tidak dicatat, tetapi apabila lama kelamaan satu generasi sudah tinggal, generasi sahabat yang mereka ini menyaksikan perbuatan Nabi daripada dua belah mata mereka, yang mereka ini Nabi SAW pernah memberi akuan tentang amalan-amalan mereka, yang mereka ini sudah dijaminkan oleh Nabi SAW bahawa setengah mereka adalah ahli syurga yang pernah berjalannya di permukaan bumi ini. Dan syurga sebelum mereka ini meninggal dunia diberi jaminan oleh Nabi. Dan orang-orang yang mendapat jaminan daripada Rasulullah, sama ada para sahabat 10 orang di kalangan sahabat yang diberi jaminan. Dan semua ini mereka menerima pusaka daripada Nabi SAW. Dan pusaka inilah dibahagi dan diwarisi oleh generasi selepas pada mereka, iaitu generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, generasi tabi' atba'ut tabi'in, generasi sampai kepada ulama-ulama mujtahidin dan ulama-ulama mujtahidin dan ulama-ulama mazahib. Dan mereka ini catat dalam kitab-kitab mereka, di dalam buku-buku mereka, di dalam karangan-karangan mereka, kerana takut terhilang atau terhapusnya pusaka yang mereka menerima daripada Nabi SAW. Sehingga diwarisi zaman sezaman sampainya kepada zaman kita ini. Dan tidak ada seorang ulama mazahib, seorang ulama yang termasyhur di dunia ini yang berani kata kita boleh tak turut Nabi, kita boleh tak kena turut Rasulullah, kerana Rasulullah ni bukan jenis manusia biasa. Dan Rasulullah bukan manusia biasa, kita ni manusia biasa. Ini bina di atas mereka golongan-golongan yang berpegang dengan nas ataupun dalil-dalil maudhu'. Dan mereka berpegang dengan dalil-dalil maudhu', dalil-dalil yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Kerana golongan-golongan ini mereka berpegang Nabi ini bukan manusia, bukan jenis manusia biasa. Bahkan Nabi dijadi daripada nuri, daripada cahaya Allah. Yang mereka berpegang bahawa Rasulullah ni Allah Ta'ala cipta dia belum daripada cipta Adam lagi. Mana belum daripada cipta segala-gala makhluk ini, Allah Ta'ala ciptakan Nabi dulu. Dan Nabi bukan dicipta daripada jenis manusia, bahkan daripada jenis nur. Sebab tu semua ayat Al-Quran yang kata Bani Adam kullukum min Adam, gapo semua ni hak zahir. Hak zahir kita nampak ya. Kata Nabi ni pada nak cucu ada. Dan Nabi ni beranak daripada ayah dan ibu dia. Dan supaya manusia, hak ni hak zahir. Hak ni hak ulama zahir. Ulama hak zahir, faham zahir. Tapi mereka tidak memahami zahir. Mereka tidak faham zahir. Mereka faham hak benda batil, benda dalal. Benda yang tidak ada manusia faham. Sehingga boleh jadi sekat mereka, sahabat sendiri pun tak faham. Dan mereka lah yang lebih memahami tentang hakikat Nabi. Sebab tu kita nak turut Nabi tak ada. Kita tak sama dengan Rasulullah. Kita jenis lain, Rasulullah jenis lain. Lalu itulah kalau Nabi pergi kanan, kalau tok guru kita ayat atas kena pergi kiri, nak tok guru dulu. Sebab kita tak sama. Detik kesamaan kita dengan Nabi tak sama. Memanglah manusia ni tak sama dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah, Nabi kata qaribu wasaddidu. Dan Rasulullah tak nak suruh kita suruh supa dengan dia 100%. Sebab tahu tentang kelemahan, tentang kelemahan seseorang. Dan Nabi ni tak ada inni akhsyakum wa atqakum. Nabi ni orang yang lebih takwa, orang yang lebih takut di sisi Allah Ta'ala. Tak ada Rasulullah. Bagi kita nak pergi standing dengan Nabi, memanglah tak boleh. Lagi standing kata nak pergi sama dengan Nabi, tidak sama sekali. Tapi Nabi suruh kita qaribu wasaddidu, suruh dekat dengan sunnah dia. Dia suruh betul dengan apa ajaran dia. Usaha sedaya upaya. Datang-datang mari ajaran kata kita nak berzikir serupa Nabi pun tak boleh. Kerana Nabi tak serupa kita. Zikir dia tamkin lah. Dia ni orang yang tetap, orang yang Allah Ta'ala bagi wahyu macam-macam kelebihan Rasulullah. Dan kita tak boleh nak berzikir serupa dia. Kita nak berzikir serupa Tok Guru aja.
Walaupun zikir itu tidak datang pada Rasulullah pun, Tok Guru kita sudah tahu. Tok Guru kita sudah ada batin, sudah kasyaf, nampak, mengigar, jumpa dengan Nabi. Macam-macam ajaran lah ni siapa sama kita ni. Khususnya daripada aswaja Kelantan. Ulama-ulama Kelantan lah. Aswaja, dia panggil aswaja. Singo aswaja dia panggil. Hanya Ustaz latih lah makna apa singo aswaja ni. Mana orang hebat di dalam mengajar lah. Di Kelantan ni. Marilah benar-benar mipi, mengigar, pelak-pelak, kau sapa, kau mari. Saya nak sapa kepada Rasulullah ni mari semaya di masjid. Rasulullah ni mari semaya di musalla dia, di masjid dia, di pondok dia. Bukan mari dalam mengigar, bahkan mari ni keadaan jaga. Orang hak tengok tu biar pelajar kemoja. Lah ni hamba kelik kemoja nak hubung tanya dia, apa tak leh dah. Nak hubung kita tanya pelajar kemoja tu. Lagu mana dia mau tengok Rasulullah, muka Rasulullah lagu mana weh? Tinggi setara mana? Sebab kalau dia boleh royak, benar-benar betul dengan hak sahabat royak tu memanglah sungguh. Tapi duk mana lah ni? Tak boleh mari. Kalau mari takut jadi gila. Subhanallah. Mimpi tengok Nabi sampai dia gila ke? La ilaha illallah. Ni timur dah di saudara-saudara kita di Malaysia, timur dah. Nabi mari semaya, Nabi macam-macam jadi Nabi ni. Baca zikir dia, baca doa maulid dia, Nabi mari selalu. Jadi mudah-mudah nak panggil Nabi mari ni. Allahu Akbar. Ni akidah pegangan hak ni siapa sama kita dah ni. Pegangan kata tak boleh turut Rasulullah. Rasulullah ni darajat lain, kita kena turut ulama. Turut apa ni tok guru. Walaupun tok guru tak sepa Rasulullah pun tak apa, kerana tok guru memahami, faham dah. Tok guru faham dah hak Nabi. Kita tak faham Nabi, kena turut guru. Kalau guru tak sepa dengan Nabi pun, kena turut guru. Sebab guru dia faham dah. Hak Nabi ni, kita ni faham zahir. Tok guru dia faham batin. Faham benar lalai lagi. Allah Akbar. Tu tafsir ayat Quran. Macam-macam tafsir pelat-pelat ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Tak ada orang tafsir dan ulama tafsir lagu tu. Dia tafsir. Qul kata oleh Muhammad, huwa tu Nabi Muhammad. Qul kata oleh Muhammad, huwa dia kata huwa tu makna Nabi Muhammad. Allah ahad. Nabi Muhammad dan Allah ahad. Jadi hidup tafsir macam-macam dia. Ni ulama zaman sekarang ni. Pendakwah lah, kita kata pendakwah ataupun boleh lah sebut ulama, tak apalah. Kalau dia mau sebut ulama. Ulama zaman sekarang. Ini kenapa? Kerana binakan di atas dasar hadis-hadis maudhu' ni bahaya. Dan akidah pegangan-pegangan dan ghulatut tasawuf orang panggil, golongan-golongan yang datang daripada orang-orang yang terlampau di segi ilmu tasawuf, ini bahaya. Kerana mereka ini mengangkat-ngangkatkan Nabi ini kadang-kala sampai kepada darajat uluhiyah, dan mengangkat-ngangkatkan tok guru, tua-tua syekh, tua tariqah mereka kepada marhalah nubuwah. Boleh hubungi direct dengan Nabi SAW. Boleh ambil tanya soalan, telefon kepada Nabi ni direct buat dia. Dan nak jumpa dengan Nabi bila boleh. Setiap masa, bukan biasa. Jadi mudah je orang di kawasan rumah dia ni wali semua. Tak pakai baju, isap rokok, minum arak pun tak apa, kerana wali. Kerana tu hak zahir, mu tak tahu hakikat sebenar bukan. Yang duk tengok isap rokok, duk tengok tak pakai baju, duk tengok duk minum arak, tengok tak semaya tu bukan wali, bukan tuan dia. Tuan yang sebenar tu duk Mekah tu. Tuan hak sebenar, hak mu tengok tak pakai baju tu, duk dalam tak semaya tu, tuan yang sebenar duk Mekah tu. Rohani dia duk Mekah, duk tawaf, duk Baitullah, duk buat umrah, duk baca Quran, duk ibadat Mekah. Kita tengok tu khadar dia ya. Siapa setara tu? Khadar dia ya, buat jahat pun bukan dia, khadar dia. Cuba ambil selipar katak tapal khadar dia sakit tak? Macam-macam akidah ni pegangan ni bahaya. Sebab itulah Nabi SAW kata akhiruz zamani yantazi'u Allah al-ilm. Allah Ta'ala cabut ilmu biqabdil ulama, dengan sebab matinya para ulama. Ramai di kalangan ulama-ulama rabbaniyin lah, ulama hak ummah lah, ulama al-millah, ulama rabbaniyin ni mati banyak akhir-akhir ni. Seminggu-minggu mati seorang ulama tafsir, mati 2-3 hari kibar ulama Syekh Hussein, matinya orang tu, matinya orang ni, ulama-ulama besar-besar ya, sebagai marji', sebagai apa ni, rajak ke ummah kepadanya, mereka mati sore dua sore, maka timurnya golongan-golongan sufahaul ahlam, muda-muda, golongan-golongan yang mendakwa mereka cinta kepada Rasulullah,
golongan-golongan yang suka dan menarik-narik, dia suka teriak-teriak, dia suka nasik-nasik, dia suka kepada qasidah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan yang berdacak, golongan-golongan yang musing, golongan-golongan yang takbir mimpi, yang mimpi kepada Nabi setiap hari malam. Dakwa cinta Rasulullah, dakwa kasih kepada Rasulullah. Golongan-golongan alamat-alamat lamban capal, hok duk di atas kepala, duk di atas dada, duk mana selip capal Nabi itu. Golongan-golongan yang mereka ini boleh hubung dengan Nabi setiap waktu ni. Akan timbul golongan ni. Lama dah golongan ni, bukan dia baru. Tapi baru masuk mah kita dan berkesannya mah kita baru timbul di zaman sekarang. Timbul dah. Golongan yang kasih kepada Nabi, dan sebenarnya kasih kepada Nabi ini adalah kewajipan kita dah. Apabila kasih kepada Rasulullah, mesti kasih kepada sunnah dia, ittiba' sunnah. Dan macam mana kasih kepada Nabi sedangkan sunnah dia kita tak boleh nak turut, sebab Nabi bukan manusia biasa. Ya bina di atas akidah Nabi bukan manusia biasa, itulah membawa kata kita tak boleh turut Nabi. Sebab Nabi dijadikan daripada nur, jadi daripada cahaya Allah Ta'ala, bukan manusia biasa. Jenis lain Nabi ni. Bukan jenis manusia biasa. Sebab tu kita turut tak boleh. Memanglah kalau Nabi ni jenis lain, bukan jenis manusia, kita turut tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala tak utuhkan para rasul ni di kalangan malaikat. Orang Quraisy minta kena tahta malaikat. Orang tu di zaman Nabi tu minta hatta malaikat, hatta apa manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata oleh Muhammad, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kamu. Jadi ayat Quran kata manusia seperti kamu dah. Ayat Quran kata bani akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Allah Taala ambil perjanjian daripada anak cucu Adam. Semua ni zahir ya. Tafsir zahir, ya ada tafsir lagi, tafsir batin dia ni. Tafsir kasyaf dia bagi. Tafsir Allah Taala wi nampak selalu. Ni bahaya ni. Golongan ni golongan bahaya ni. Ia akan jerak mari, ia akan lakas padat anak wakar bisa golongan ni. Dulu pun kita duk sanyung dia mana ni. Mari duk ceramah, masya-Allah, kita ada penuh pakai kita tengok dia ceramah. Suka, terima. Agak kata hak ni lah orang hak terima pesaka Nabi ni. Ceramah orang puluh-puluh ribu, gundi-gundi duit boleh. Kan? Yalah tak beding. Gundi-gundi duit. Pakak pergi kita ni. Masya-Allah, suka ceramah. Masya-Allah, comel. Tapi baru timbulnya benda yang tersusuk di kalangan hak dia baru duk tubik. Hak dulu tak ada salah lah. Dan pergi dengar orang ceramah tu, dan molek lah dengar, bukan sekak suruh dengar sebelah kita ni, kena buka boleh. Siapa mari mengajar kita pergi dengar. Tapi ambil mari timbang. Jangan tengah cahaya belaka. Jangan dengar cahaya belaka. Hak mana betul dengan sunnah, betul dengan qiraat, betul dengan ulama-ulama muktabar. Kerana kita nak jalan siratal mustaqim, jalan betul. 73 golongan ni semua neraka, mereka satu golongan. Semua tu dakwa kasih pada Nabi. Dakwa duduk di atas jalan yang betul belaka. Tapi ya Nabi kata ma ana wa ma ana alaihi al-yaum. Golongan aku dan golongan orang yang bertegak di atas sunnah aku. Kalau gi selain daripada tu, geleweng daripada tu. Inna hadha sirati mustaqima. Jalan Tuhan ni jalan satu ya. Bukan kata jalan Allah Ta'ala hantar Rasul, nak turut Rasul tak boleh. Rasul bukan seperti manusia. Ini perkataan dan dakwah ajaran yang bahaya di zaman kita. Bahaya di zaman kita. Kerana membuatkan seseorang akan berpegang bahawa Nabi ni bukan jenis manusia. Dan memanglah kemuliaan Nabi ni tak syak lagi. Allah Ta'ala memuji Rasulullah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Dan Nabi lah orang yang pertama yang syafa', yang dapat memberi syafaat. Nabi yang pertama orang yang boleh buka pintu syurga. Dan umat Nabi lah. Dan kita disebabkan kemuliaan Rasulullah menjadi ummah yang paling mulia dengan sebab mulianya Rasulullah. Dan sebab mulianya Nabi, kita menjadi ummah yang pertama dapat memasuki syurga Allah Ta'ala. Mulia Nabi, tak ada siapa yang nafi kemuliaan Rasulullah, kasihnya Allah Ta'ala terhadap Rasulullah. Tetapi mesti bina di atas akidah yang sebenar. Dan Nabi pernah larang, la tatruni kama at'aladin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kamu terlalu terlampau mengangkatkan aku seperti mana golongan orang Nasara mengangkatkan Nabi Isa. Mereka terlalu terlampau akak Nabi Isa sehingga mereka berpegang bahawa Isa itu
anak Allah Ta'ala. Golongan ini gak takut-takut khawatir mereka mengakatkan Nabi, kerana Nabi ini dicipta daripada cahaya Allah. Takut ambil daripada cahaya Allah. Nurillah min nuri. Nuri ini cahaya Allah. Sebab kita baca dalam Zangi itu ada kan? Bersifat apa ni, asaliyah mutaqaddam azaliyah. Nabi ini azali lagi. Siapa yang bersifat azaliyah? Sebenarnya akidah mereka yang bersifat dengan taqaddum azaliyah Allah Ta'ala. Tapi mereka menyifatkan Nabi juga bersifat dengan taqaddumul azaliyah. Bahaya ni. Mari golongan Yahanana ni bahaya ni. Yahanana nampak ni comel kasih pada Rasulullah ni. Duk qasidah, duk asyiknya, naksih, wak mauluk, macam-macam ni dakwa kasih pada Nabi. Takut-takutnya yang kasih ini hanya kasih pelaknak, tapi tersembunyinya akidah yang bahaya. Ya, akidah orang-orang batiniah di zaman-zaman dahulu tu. Mari masuk jerak pada kita di zaman sekarang, dakwa kasih pada Nabi. Tak masuk dengan akal. Kalau kita dengar orang bodoh-bodoh jenis kita, tak ada ilmu kita, tak masuk dengan akal. Macam mana kalau Nabi pergi sebelah kanan, tok guru kita pergi sebelah kiri, kena turut tok guru dulu. Sebab tok guru ni dia faham dah Nabi. Walaupun tak sebuah dengan Nabi pun dia buat tu, dia faham Nabi. Boleh ada tok guru dia mengigat jumpa semula dengan Nabi tu. Jumpa semula mengigat, sebab tok guru dia ni boleh panggil Nabi setiap waktu. Nak tanya apa panggil Nabi, tak payah. Dah, bukan sekadar dalam mimpi, dah jaga-jaga gini bu. Dah baca selawat Nabi mari. Jadi nak pergi campur dengan sikit sebanyak dengan akidah-akidah orang Pram. Jadi nak serupa dengan Pram itu. Dah, subhanallah. Dah, ni bahaya di kalangan seseorang apabila dia terlibat dengan gulat tasawuf batiniyah. Gulat dengan apa, berpegang dengan akidah batiniyah, akidah gulat tasawuf, pelampau di kalangan orang-orang tasawuf. Dan yang membawa memulia, mentakdis dan menyucikan para syekh, para wali mereka. Telajak daripada makam yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu bahaya. Kita, dan sebenarnya ramai dah orang duk rak. Dan saudara-saudara kita, ikhwah kita di Malaysia sendiri pun duk rak. Lebih daripada kita dah ni. Kita kadang-kadang orang mengajar pelik-pelik tak ada duk rak mana mah kita ni. Tapi orang Malaysia ni hebat. Hebat ulama-ulama dia, ustaz-ustaz dia yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah ni. Tak halak lah, mana duk rak. Setiap perkataan yang salah, yang celangah tu mereka rak. Cuma tak ada respon daripada pihak kerajaan, tak ada lah. Pihak majlis agama Islam Kelantan ke, mic ni panggil majlis Islam lah. Tak ada respon lagi panggil. Tak tahulah, kerana mereka ini memang boleh ditakut. Orang panggil saki baki yang ditanam oleh mereka ini. Kadang-kadang mereka takut yang dinamakan Wahbi. Dia takut Wahbi lebih pada ni. Sebab tu dia tak kosak lah. Kalau duk mengajar hal ni pun lah gila nak khurafat secara mana takut. Tapi jangan sebut kata Wahbi. Kerana kalimah ni kalimah yang ditakut sangat oleh orang Malaysia ni. Malaysia ni takut. Dia tak kenapa kali, tapi dia takut. Seolah-olah ni bukan mazhab satu golongan yang sesak, jelas-jelas kafir gitulah. Sebab tu dia takut kalau Wahbi tak boleh, tak tubik surat ceramah, nak ceramah, nak gapo tak boleh. Kerana ini ahli dia Wahbi dia. Padahal tak kena mengena orang Malaysia ni. Bahkan kadang-kadang dia mungkin mengaji ke Saudi pun ada. Seperti Ustaz Ikhwan pun tak ada pernah kena mengena dengan Saudi, tak ada mengaji Saudi kali. Dia mengaji Yaman juga. Ngaji Mesir setengah orang, ngaji Mesir, ngaji Urdu. Tak ada mengaji Saudi kali. Tapi apabila nak bertegak, nak heret kepada kefahaman sunnah, fahaman kitab Allah, tuduh kata Wahhabi lah. Malaysia, di Malaysia lah. Mau kita alhamdulillah tak ada lah mana lah ni. Tapi kalau bawa ajaran sesak, ajaran pelik-pelik, tak apa, kerana hak ni benar batin. Sebab kita orang biasa tak tahu, dia memang tahu kadang sebab dia menadah dengan tok guru dia yang kasyaf, yang mimpi jumpa dengan Nabi ni. Sebab tu tak boleh nak lari ni. Tak ada respon daripada pihak kuasa majlis. Mari dia sekat air, nampak pelik ni akidah pegang ajar dia ni slow-slow lah. Tak sekecik hal ni mengajar hasmat. Apalah, tak ada sakut mazhab tu tak ada masalah. Fiqh ni bina atas mazhab. Nak semaya lagu ni ada sikit sebanyak khilaf di sikit semaya. Tu tidak masalah, tu masalah mazahib, masalah mazhab, masalah ra'yi, pendapat ulama mujtahid. Hak masalahnya masalah akidah pegangan masalah. Karuk-maruk dalam pegangan. Ni yang bahaya. Mazhab ni tak apa, mazhab ni baca kunut, ni tak baca kunut, tak ada masalah.
Ini fahaman semua tu dia iktibar belaka kerana ada dalil yang mereka mengambil. Tapi bahaya masalah akidah, bahaya. Dan dalil yang mereka ambil, mereka bukan ambil dalil zahir. Walaupun ada dalil zahir, mereka tu zahir ya, tapi yang batinnya lain. Tak ada orang tahu yang batin, mereka fak dia tahu. Tu guru dia tahu. Orang dah tafsir semua ni zahir ya. Ibnu Katsir, Tabari, ni tafsir zahir ya. Tafsir batin ni golongan dia. Ini bahaya ni, akidah batiniah mari ni. Nah, sebab tu kita jagalah. Dan kita tengok molek, jangan gaduh percaya. Nah, perhati molek. Geno benda-benda ni pelik. Memanglah dah akhir zaman ni akan timbul golongan-golongan yang pelik. Tapi tuba lil ghuraba. Jaya bagi orang yang ghuraba, pegang serupa dengan ajaran Nabi SAW, sama ada segi akidah, dari segi pegangan, dari segi ibadat, semua dah serupa Nabi. Nabi ni manusia biasa, ada isteri, ada duduk keluarga, ajar amal yang mudah-mudah kepada sahabat untuk Nabi sahabat tu, ajar amal yang mudah-mudah kepada isteri ya, untuk isteri dia tu. Dan kan mai dakwah kata tak boleh nak turut Nabi, tak boleh nak baca zikir serupa Nabi, tak boleh nak buat serupa Nabi, Nabi golongan lain, kita lain kena buat turut guru kita. Ini bahaya. Dah, itulah mudah-mudahan kita akan faham belakang insya-Allah taala dah. Qul qauli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.